Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat petang ini melibatkan Muhyiddin Yassin. Apabila beliau tidak menjadi Perdana Menteri, banyaklah yang beliau komen, banyaklah yang beliau kritik tentang Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, sebelum kita teruskan isu yang hangat ini, tolong bantu saya untuk menekan butang subscribe, kerana tekan butang subscribe itu percuma dan membantu saya untuk mengembangkan channel yang membawa suara-suara rakyat Malaysia ini. Baik, petang ini kita mulakan dengan satu komen panas daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan dengan Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru saja diumumkan tak sampai pun sehari, Muhyiddin telah pun buka mulut mengatakan bahawa inilah kabinet yang paling mengecewakan dalam sejarah. Wow, begitu hebatnya Muhyiddin mengecam Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin, beliau menyifatkan barisan Kabinet Pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai paling mengecewakan dalam sejarah negara. Saya pun terfikirlah sejarah. Bila cakap tentang sejarah, kita bercakap juga tentang dua kabinet terakhir sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kabinet pertama yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin menyenaraikan lebih daripada 70 menteri. Bayangkan begitu besarnya kabinet itu, tetapi Muhyiddin Yassin mungkin lupa tentang kabinet beliau yang telah beliau tubuhkan pada waktu dulu, yang digelar oleh penganalisis politik sebagai kabinet yang gagal kerana dengan bilangan yang begitu banyak sekali, banyak yang seakan-akan tidak berfungsi dengan sepenuhnya. Selain daripada itu, kabinet itu jugalah yang sendiri telah pun bubar, dan daripada kalangan kabinet itu juga yang telah menarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin sehingga Muhyiddin Yassin terpaksa letak jawatan. Itukah kabinet yang berjaya dan tak mengecewakan? Atau itulah kabinet yang benar-benar mengecewakan Muhyiddin Yassin? Selain daripada itu, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, menyorot kepada tulisan seorang daripada penulis blogger yang paling kita kenali dan paling kita hormati, yaitu Sabudin. Beliau menulis, Muhyiddin wajar lebih dahulu menyesali kesombongannya. Jika UMNO itu kleptokrat, apakah dirinya sendiri benar-benar bersih? Terasa lucu pula bila membaca kenyataan Muhyiddin Yassin yang mengecam susulan Kabinet Anwar Ibrahim sebagai paling mengecewakan dalam sejarah negara. Beliau menjadikan pelantikan Ahmad Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri sebagai sandaran paling asas dalam hujah kecamannya itu. Menurut beliau, Anwar sudah menggadai prinsip tata kelola yang baik seperti yang dijajah semasa kempen PRU15 lalu dengan menerima kleptokrat dalam kabinetnya. Ini adalah barisan kabinet paling mengecewakan dalam sejarah negara apabila seseorang yang telah diarah membela diri terhadap 47 pertuduhan jenayah rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram di mahkamah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Tindakan Anwar itu ibarat menjual maruah negara semata-mata kerana keinginannya menjadi Perdana Menteri, kata Muhyiddin Yassin dalam kenyataannya melalui media sosial. Untuk makluman, Muhyiddin melantik seseorang yang ada kes mahkamah bukan kali pertama berlaku di negara ini, kerana Tun Mahathir Mohamad pada tahun 2018 sebelum ini pun melakukan hal yang sama juga. Malah Tun Mahathir bukan saja memberikan Lim Guan Eng jawatan Menteri Kewangan, malah menggunakan atau menggugurkan kes mahkamah yang sedang dihadapinya. Ini berbeza sama sekali dengan Anwar Ibrahim. Beliau hanya melantik Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, tetapi tidak menyentuh sama sekali kes mahkamah yang sedang dihadapi oleh ahli Parlimen Bagan Datuk itu. Bererti, meskipun dilantik menganggotai kabinet, Zahid Hamidi masih perlu hadir ke mahkamah dan terus berjuang untuk membersihkan namanya. Dalam hal ini, kenapa hanya dalam kes pelantikan Zahid Hamidi saja Muhyiddin bersuara?
Tetapi diam pula membisu ketika Guan Eng dilantik sebelum ini. Apakah Muhyiddin berteriak sekarang kerana kecewa lantaran gagal menjadi Perdana Menteri dan meletakkan PN sebagai kerajaan? Sebaliknya, jawatan itu jatuh kepada Anwar Ibrahim. Dalam hal ini, baik kerana terlantiknya Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri atau disebabkan Perikatan Nasional gagal menjadi kerajaan, semuanya adalah disebabkan salah Muhyiddin sendiri. Jika Muhyiddin tidak sombong dan ego menolak titah agung agar Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan perpaduan bersama PH, apa yang berlaku hari ini pasti tidak berlaku. Kiranya kerajaan perpaduan PH dan PN dapat ditubuhkan sebagaimana titah agung dan apa yang berlaku hari ini dapat dielakkan, maka sudah tentulah tidak mungkin Zahid Hamidi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri sekarang ini. Pokoknya, kesalahan awal ada pada Muhyiddin sendiri kerana sombong dan ego menolak penubuhan kerajaan perpaduan itu. Maka, janganlah menyesal dan meroyan tak tentu fasal pula sekarang ini. Kalau mahu menyesal, kalau mahu meroyan juga, lebih baiklah hantuk sajalah ke kepala sendiri ke dinding kerana kesombongan menolak titah agung itu terlalu cepat. Setelah Muhyiddin menolak menubuhkan kerajaan perpaduan yang bererti beliau memilih menjadi pembangkang, Anwar dan PH yang akur dengan titah agung itu tentulah kena berusaha mencari sokongan lain bagi membentuk kerajaan. Harus juga difahami, sebagaimana saya menulis sebelum ini, setelah bekerja sama dengan BN yang memiliki 30 kerusi parlimen, melantik Zahid Hamidi yang masih ada kes menganggotai kerajaan, hanyalah suatu mudarat kecil berbanding mudarat besar yang bakal berlaku lebih besar, iaitu kerajaan dijatuhkan jika beliau tidak dilantik. Kalau berlaku lagi kerajaan dijatuhkan seperti sebelum ini, yang susah dan menderita, akhirnya tentulah rakyat dan Anwar tidak mahu melihat ia berulang lagi. Soal kerajaan yang bersih dan tata kelola yang baik tidak bererti telah terpadam hanya beradanya Zahid Hamidi dalam kerajaan kerana beliau masih perlu berjuang membersihkan namanya di mahkamah. Kerajaan yang bersih dan tata kelola yang baik mungkin boleh dianggap telah musnah jika Anwar bertindak menggugurkan kes Zahid Hamidi sebagaimana Tun Mahathir melakukannya kepada Guan Eng sebelum ini. Kalau kita percaya, yakin dan gembira dengan kebebasan mahkamah kerana menjatuhkan hukuman terhadap Najib Razak, tiada sebab kita boleh ada perasaan yang sama kepada mahkamah dalam kes Zahid Hamidi. Lagipun kalau nak bercakap soal kleptokrat dan penyamun, ia bukan saja ada dalam UMNO, bahkan bersepah di mana-mana, tidak terkecuali dalam Bersatu Sendiri. Cuba Muhyiddin bertafakur sebentar di atas sejadah dan mengimbas sejarah dirinya sendiri. Benarkah beliau benar-benar suci, bersih sepanjang kuasa ada dalam tangannya sejak puluhan tahun sebelum ini? Ditulis oleh Sabudin Husin. Sebelum kita teruskan, saya ucapkan terima kasih kerana menonton channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.